Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kumpulan 3 akan membentangkan sebuah kitab hadis yang bertajuk Kitab Mu'jam Mufahras di Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi. Okey, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan barisan presenter kami. Yang pertama ialah saya sendiri, iaitu Muhammad Irfan Wafi bin Nurul Hilmi, yang bernombor metrik I19203-909. Seterusnya, presenter yang seterusnya ialah saudari Maisarah binti Anwar Hamzah yang bernombor metrik I19203-848. Seterusnya akan diteruskan oleh saudari Dayana Syafiqah binti Rosli yang bernombor metrik I19203-904. Dan yang terakhir, saudari Nur Zawani binti Razwa yang bernombor metrik I21105235. Okey, tanpa mengambil waktu lagi, saya akan memulakan perbincangan ini dengan memberikan mukadimah bagi kitab Mu'jam Mufahras ini. Okey, kitab Mu'jam Mufahras ini merupakan kitab yang berada di dalam tarik ataupun kaedah yang kedua, iaitu tahrish yang berasaskan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam hadis. Asas bagi tarik ini berpegang kepada perkataan yang terdapat di dalam hadis, iaitu isim dan juga fi'il. Isim iaitu yang membawa maksud kata nama, dan juga fi'il yang membawa maksud kata kerja. Okey, apabila kita telah memastikan sesuatu perkataan ataupun kita nak mencari sesuatu perkataan itu sama ada isim ataupun fi'il yang terdapat di dalam sesebuah hadis, maka carilah melalui perkataan yang kita perlukan itu. Pasti kita akan menemui hadis yang dikehendaki. Seterusnya, saya akan memberikan sedikit contoh keistimewaan kitab ini ialah, yang pertama ialah ianya segera menjumpai hadis yang dikehendaki. Kemudian selain itu juga, penyusun kitab juga yang menggunakan tarik ini akan menyenaraikan tempat hadis di dalam sumber asalnya. Kemudian mereka juga akan menyebut nama kitab serta bab dan juga nombor juzuk dan muka surat. Kemudian antara kelemahannya ialah mereka yang ingin menggunakan kitab ini yang disusun melalui tarik ini perlulah menguasai ilmu bahasa Arab, kerana dengan menguasai ilmu bahasa Arab itu sendiri, kita dapat mencari perkataan yang berasalkan daripada fi'il dan juga isim itu dengan lebih mudah. Seterusnya, saya akan menyambung perbincangan ini ke bahagian biodata penulis kitab. Kitab Mu'jam Al-Mufahras di Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi ini adalah susunan Aaron J. Wensick, iaitu seorang orientalis. Wensick tidaklah menyusun kitab Mu'jam ini berseorangan, malah beliau dibantu oleh beberapa orientalis yang lain seperti Dr. Y.B. Monsage dari University Leiden, Y.B. Dayhas, Y.B. Lunfon, Y.T.B. Daibarwin dan juga Y.B.R. Herman. Penyusunan Mu'jam ini juga turut dibantu oleh Muhammad Fuhan Al-Baqi daripada Mesir. Seterusnya, kita pergi ke biodata Aaron J. Wensick. Aaron J. Wensick ini adalah seorang Semitik Belanda, iaitu ahli sejarah teologi mistik Syria dan juga seorang Islamis. Beliau dilahirkan di Arladerven, Belanda. Kemudian Aaron ini memulakan kerjaya kesarjanaannya dengan pengajian teologi selama setahun di Utrecht. Dia kemudiannya bertukar kepada pengajian sematik, termasuklah bahasa Arab. Seterusnya bekerja buat kali pertama di Utrecht di bawah M.T. Hutsma pada tahun 1850 hingga 1943. Seterusnya di Leiden di bawah M.J. de Gouge pada tahun 1835 sehingga 1943. Dan kemudian di bawah seliaan Christian Snookhorgunje pada tahun 1897 sehingga 1936. Beliau memperolehi ijazah kedoktorannya di University Leiden pada tahun 1908 dan kemudiannya menjadi seorang doktor swasta untuk Syria dan Aram di University Utrecht. Pada tahun 1908, beliau menjadi setiausaha
The Encyclopedia of Islam dari tahun 1912 hingga 1927. Wensi merupakan seorang profesor bahasa Ibrani, Aram dan juga Syria di Universiti Leiden, serta pada tahun 1927 beliau menggantikan Asnuk Horgenje sebagai profesor bahasa Arab dan Islam di universiti yang sama, di mana beliau kekal sehingga kematiannya. Wensi ini terkenal sebagai seorang Islamis. Dia mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dia juga sudah terbiasa dengan kesusastraan hadis yang besar. Wensi juga menulis kajian yang mahir tentang perkembangan akidah Islam dan juga latar belakang teologinya. Dengan latar belakang yang sama, beliau menggambarkan kebangkitan budaya Islam yang berbeza pada abad pertama Islam. Ianya memberi banyak perhatian kepada perkembangan liturgi dan juga ritual. Wensi juga menyumbang secara signifikannya kepada pengetahuan terkumpul teologi mistik Syria selepas bidang ini dibuka oleh karya Paul Bergin dan lain-lain. Pada akhir hayatnya, Wensi memberikan insentif untuk mengkaji latar belakang Aram Perjanjian Baru ataupun New Testament yang telah terbukti sebagai bidang penyelidikannya yang bermanfaat. Terima kasih kepada pemikiran yang tajam dan halus. Wensi sangat sesuai untuk penyelidikan dalam bidang agama, terutamanya dalam penciptaan penyusunan kitab Mu'jam Mufaras ini. Seterusnya saya akan menyerahkan perbentangan ini kepada perbentang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Zaman Mitirazan, nombor matrik I21105235. Okey, baik, saya akan menerangkan tentang penyusunan kitab Mu'jam Al-Mufaras. Okey, Mu'jam Al-Mufaras ni disusun oleh Aaron J. Wensick, seorang orientalis. Okey, Wensick ni tidaklah menyusun berseorangan, tetapi beliau dibantu oleh beberapa orientalis yang lain seperti Dr. Y.B. Monsech dari Universiti Leiden, YB dia House, YB von Lund, YTB dia Barwin, and YBR Herman. Penyusunan Mu'jam ini juga turut dibantu oleh Muhammad Fuad Abdul Al-Bari dari Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Zaman Mitirazan, nombor matrik I21105235. Okay, baik, saya akan beritakan tentang pengenalan kitab. Okay, kitab yang kami dapat adalah kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras li Alfaz Al-Hadis. Okay, kitab ini mempunyai indeks-indeks dari 9 buah kitab utama ataupun lebih dikenali sebagai Kutub Al-Tis'ah. Okay, penyusunan kitab ini berpandangan bahawa penyusunan hadis-hadis berdasarkan huruf Mu'jam dan berdasarkan maudhu' mempunyai kelemahan. Okay, pekaji perlu mengetahui awal hadis. Sekiranya tidak, sudah tentu ia akan sukar menemui hadis yang dikehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayana Syafiqah binti Rosli, nombor matrik I192039924, akan meneruskan pembentangan yang bertajuk kelebihan dan kekurangan kitab. Yang pertama, antara kelebihan kitab adalah segera dan mudah menemui hadis, yakni dengan menggunakan torik kedua dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras li Alfaz Al-Hadis Al-Nabawi ini, kita mudah untuk menemui hadis dengan menggunakan perkataan-perkataan yang menonjol di dalam matan hadis. Yang kedua, penyusunan kitab ini telah menyenaraikan tempat sesebuah hadis. Mereka menyebut nama kitab dan bab atau nombor juzuk dan muka surat. Okey, antara kekurangan kitab pula, yang pertama, pentakhrij hadis perlu menguasai ilmu bahasa Arab. Kerana torik kedua ini kita perlu memilih perkataan-perkataan yang paling menonjol di dalam matan hadis. Yang kedua, adakala pentakhrij tidak menemui hadis yang dikehendaki melalui perkataan yang dipilih. Kerana kita yang memilih perkataan yang menonjol tersebut, kadang-kadang dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufaras ni dia pilih
perkataan yang lain. Maka kita perlu bersabar untuk mencari satu-satu perkataan yang menonjol dalam matan hadis tersebut. Okey, yang terakhir, kekurangan kitab adalah tidak menyebut sahabat yang meriwayatkan hadis berkenaan. Contoh hadis yang kami pilih adalah dari kitab Jami' Al-Kabir muka surat 165, iaitu yadkhulul fuqara al-muslimin al-jannah qabla agniyaihim binasfi yaum wa huwa 500 am. Takhrij ijmali dalam nota yang Ustazah berikan terdapat dalam muka surat 42. Langkah pertama iaitu pilih perkataan yang paling tertonjol dalam hadis kita. Kami memilih perkataan fuqara. Langkah kedua, tajwidkan perkataan tersebut daripada perkataan fuqara jadilah fakir. Kami skip langkah ketiga dan teruskan kepada langkah keempat, iaitu apabila telah bertemu perkataan kita cari, kita akan dapati insya-Allah akan hadis yang kita cari. Kami mendapati hadis tersebut dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras dalam muka surat 188, iaitu yadkhulul fuqara al-muslimin al-jannah qabla al-anbiya sawabuhu al-aghniya. Imam Musnad, Imam Ahmad, nombor hadis 3, nombor muka surat 224. Langkah keempat, iaitu kami keluarkan hadis ini daripada Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad, nombor hadis 3, muka surat 224. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisarah binti Anwar Hamzah, nombor matrik I192038848. Okey, saya akan membentangkan untuk bahagian takhrij tafsiri. Okey, sumber yang didapati hadis tersebut pada kitab Musnad Imam Ahmad. Okey, perkara yang perlu dinyatakan adalah kami keluarkan hadis ini daripada Imam Ahmad bin Hanbal, titik, dalam kitab Musnad, titik, nombor juzuk 8, titik, muka surat 338, titik, nombor hadis 8502, titik, cetakan Darul Hadis Al-Qahirah, titik. Okey, yang kedua, kami keluarkan hadis ini daripada Imam Ahmad bin Hanbal, titik, dalam kitab Musnad, titik, nombor juzuk 9, titik, muka surat 529, titik, nombor hadis 10602, titik, cetakan Darul Hadis Al-Qahirah, titik. Okey. Okey, kesimpulan yang kita dapat dalam tarik kedua ni daripada kitab Mu'jam Al-Mufahras ni, apabila rujukan yang dipergunakan seorang pentakhrij sesuai dengan metod-metod, maka pentakhrijan hadis tersebut dengan kitab Al-Mu'jam ini relatif lebih senang untuk dicari. Okey, itu sahaja daripada kami. Maaf salah silap. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.